Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب إن لم يتوبوا إليك يا ربنا يا سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله, Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia daripadanya senantiasa berikan nikmat kepada kita, dan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu tidak boleh kita nak hitung, tak boleh kita nak balaskan apa-apa pun, malaikat dengan kehendak yang Allah subhanahu wa ta'ala itu kehendak, dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala itu kurniakan juga. Dengan sebab Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, dan Tuhan beri kepada kita kesihatan dan beri pada kita itu kemudahan, kemewahan. Kita gunakanlah nikmat itu di dalam apa yang Allah subhanahu wa ta'ala meredai, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sukai. Itu dia. Supaya kita dapat rahmat daripada Allah ta'ala dan tambah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala beri itu lebih-lebih lagi. InsyaAllah pada perjumpaan kita hari ini, iaitu ruangan kita sakut paut dengan masalah pegangnya seorang Islam kita terhadap perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Tuhan, nama-nama Tuhan, mengikut cara yang ditinggalkan oleh ulama kita yang ada di atas bantasan ashabil hadis dan sunnah, iaitu sifat yang keseterusnya selepas daripada kita baca sifat Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu sifat al-istiwa. Kita nak mari tengok pula pada hari ini, iaitu sifat mengenai sifat an-nuzul. Sifat turun Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia ni
sebagaimana yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah ashabil hadis mereka ini ni beriman? Mereka ini beriman lagu mana? Cara manakah mereka itu tu faham? Bagaimanakah mereka itu ambil reti? Dengan ini sifat yang Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mari menyebarkan akan retah tadi itu kepada seluruh umat manusia yang beriman dengannya. Jadi katanya Imam Al-Sabuni rahimahullahu taala, qala rahimahullahu taala, wa yuthbitu ashabul hadisi, dan mengisbatkan oleh ashabil hadis. Ashabil hadis makna kata mereka yang nak faham tentang agama itu, dia bergantung di hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna dia letakkan hadis Nabi itu sebagai lambang yang awal. Mana nak faham lagu mana? Faham mengikut cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa wari. Bukan makna kata faham bagaimana kita nak faham, rasa nak faham, tak. Itu makna ashab al-hadis. Pengikut bagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan ulama-ulama kita. Nah, ulama-ulama kita semenjak daripada sahabat hingga turun sampai ke hari ni lah. Tu dia. Baik. Mereka itu menyabitkan. Menyabit. Sabit ni mana menyabit, mana mengadakan benda tu lah. Benda tu apa? Nuzul Rabbi subhanahu wa ta'ala. Akan turunnya oleh Allahu Jalla wa Ala. Mana Tuhan tu turun. Turun. Apa makna turun di sini? Turun di sini sebagaimana kita segera kita faham, bagaimana lurah hantaran mari. Tetapi kita nak faham molek sini kata, apabila kita kata manusia itu turun, kita reti kata manusia tu turun lagu mana? Nah, turun tu beralih daripada satu tempat kepada satu tempat. Nah, pindah daripada satu tempat kepada satu tempat. Tu makna kata turun hak manusia. Dan turun ni sana perbuatan ini kepada Tuhan. Makna kata sana perbuatan turun ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh ke tak kita nak faham seperti turunnya manusia? Tak boleh. Kerana kita reti kata perbuatan Tuhan yang patut pada dengan kebesaran Allah Taala. Dan perbuatan manusia patut pada dengan kelemahan manusia. Jadi perbuatan sama-sama perbuatan, tetapi apabila dia itu tertentu dengan manusia, kita fahamlah kata ni hak manusia. Apabila perbuatan itu tertentu dengan Allah, kita reti kata ini perbuatan Tuhan. Kita nak pergi buat supaya tak boleh dah. Walaupun dua-dua tu panggil hakikat belaka tu. Nah, hakikat belaka dua-dua tu. Hakikat belaka. Supaya kita kata, ada Allah Ta'ala tu hakikat. Ada kita ni pun hakikat juga. Tu dia. Tetapi kita reti kata, ada Tuhan itu patut sesuai dengan dia. Ada manusia patut sesuai dengan dia. Kita orang Islam ni buat beza dulu dah di antara perbuatan Tuhan. Orang panggil kata nama Tuhan, sifat perbuatan Tuhan dengan hak makhluk. Dengan segala makhluk ni kita buat beza mula dah orang Islam kita yang duduk lagu tu. Tu dah nak royak kata gapo di sini. Nak royak kata tak lazim apabila kita isbatkan satu sifat bagi Allah Ta'ala, maka supalah Tuhan itu dengan kita. Tak lazim. Tak pasti. Tak lazim ni tak pasti. Tak jadi gitu. Tu kita kecek mudah-mudah nak kita reti, nak kita faham. Kalau kita faham sini, alhamdulillah. Kalau tak faham sini, apa payah. Sebab kita kata Tuhan tu adanya zat. Kita pun adanya zat. Maka zat
Tuhan kita reti. Kata gapo makna hak Tuhan royak tu dalam Quran tu. Nabi royak tu kita reti. Tetapi hakikat dia kita tak tahu. Hak manusia apabila sebut kata zat, makhluk ni kita reti ke tak reti. Tetapi kita tahu kata hak ni sesuai patut layak bagi makhluk. Kita buat beza mula. Jangan kita nak buat jadi manusia itu tepat asal. Tak boleh dalam masalah sifat Tuhan ni. Tepat kita kena ui pengingatan. Makna kan? Jangan menjadikan makhluk itu tepat asal. Apabila Tuhan sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis tentang hal sifat dia, tentang perbuatan dia, kita kata tak boleh nak kata. Kalau kata lagu tu serupa dengan makhluk, ni tak boleh. Ini yang panggil kata musyabbihah. Orang musyabbihah ni ia menyamakan perbuatan Tuhan, sifat Tuhan dengan makhluk. Tak kira manusia apa baik, gapo apa baik, kata gilah. Tu nak oyak kata kita tak boleh nak buat beza, nak buat pakai mata kelo tu. Tak boleh sama sekali kita mata kelo tu. Yang Nabi faham molek tu dah. Tu dia. Nuzul Rabbi subhanahu wa ta'ala. Mereka ni isbat. Tak ada duk takwil, tak ada duk nafi, tak ada duk tolak, tak ada duk tak terima dak. Mereka itu menyabik. Menyabik, percaya, terima. Tu dia maknanya. Tu dia. Bila? Gapo lagi perkataan Imam Sabuni? Kulla laylatin ila as-sama'id dunya. Iaitu tiap-tiap malam kepada langit dunia ini. Kepada langit dunia ini. Makna kata Allah subhanahu wa ta'ala Nabi kita khabar mari kepada manusia kita yang beriman dengan dia ni. Kata Allah subhanahu wa ta'ala turun kepada langit dunia tiap-tiap malam. Tu dia. Apabila apa makna turun? Tadi itulah. Turun tu kita reti lah. Tetapi rupa cara bentuk ke lagu mana kita tak reti. Dia ada buat serupa turun kita dengan turun Tuhan tak boleh. Kita kata kalau kita turun pah bawah lah. Ada. Tuhan bukan lagu tu. Supaya kita kata Tuhan dengar, kita dengar. Adakah lazim di antara, adakah sepatutnya kita kata dengar Tuhan supaya dengar kita? Tak lazim gitu. Tuhan dia dengar. Dengar sungguh dah hakikat dah dengar hakikat. Kita dengar hakikat dah. Ya, dengar hakikat. Tetapi supa tak pasti supa. Sebab apa? Kaedah tadi, makhluk tak serupa dengan Tuhan. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Tu dia. Tetapi Tuhan duk royak hal dia. Duk royak perbuatan dia. Suruh Nabi main royak pula. Main Nabi duk syarah pula. Nak ui kita itu faham. Nak ui kita reti. Nak ui kita beriman. Tu dia. Faham tu dah? Tu dia. Kemudian, min ghairi tashbihin lahu binuzulil makhluqin. Di sini. Tu isbat boleh. Kita ni, ashabil hadis ni, orang nak jalan mengikut Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim. Ni. Segala-gala imam kita ni. Kita we dengar semua. Tu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Abu Daud, Imam Ibn Majah. Puak-puak ni puak ashabil hadis. Puak ni reti ni bukan tak reti. Nak reti. Bukan makna dia nakal hadis saja dia tak faham. Tak dia reti. Terutama Imam Pak tu, dia ashabil hadis juga. Tetapi reti juga masalah fiqh. Bahkan kepocak reti pula puak Imam Pak tu. Tu masuk dalam ashabil hadis. Daripada ketiadaan tashbih, baginya, bagi perbuatan Tuhan tu dengan apa? Dengan turunnya manusia ataupun turunnya makhluk. Tu dia. Makhluk turun kita reti. Reti lafaz, reti makna, reti cara. Tu kita reti makhluk. Supaya kapal turun. Lagu mana? Kau turun. Tu kita reti. Kita apabila naik perahu kayu, naik, turun. Kita reti.
Tapi Tuhan supaya tu ada tak supaya. Supaya ke apa? Supaya kita klik tadi, supaya kita royak kata Tuhan tu dengar, Tuhan tu lihat, Tuhan tu bercakap, kecek, supaya dak. Supaya tu kecek sungguh dak, kecek sungguh, tapi supaya tak dak. Wis dok situ. Faham tu tak? Mana kata satu kaedah kita kena reti kata masalah sifat Tuhan ini kita kata wis supaya berlaku. Bukan mana kata sifat hak ni ya tak supaya, hak lain supaya dak. Ya tak supaya berlaku. Mana kata kita kata di atas itu kaedah berlaku. Nah, mana kata sifat mana-mana supaya berlaku. Dan kalau cakap tak supaya dengan kita bercakap, dengar tak supaya kita dengar, lihat tak supaya kita lihat, turun pun tak supaya kita turun. Nah, istiwa pun tak supaya kita istiwa. Tu nak kita pergi habis. Makan saiz selalu dah. Tak ada kata sini buat beza dengan hak ni. Situ ya tak ada dalil. Nabi kita tak pernah ajar lagu tu. Hak ni boleh, hak ni tak boleh dak. Ya pakai so gitu selalu dah. Faham tu tak? Tu dia. Min ghairi tashbihin lahu binuzulil makhluqin. Makna kata kita tu beriman sungguh. Percaya sungguh, jazah sungguh. Tetapi daripada ketiadaan kita itu menyerupai dengan turunnya makhluk-makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Banyak tu yang Nabi dah ajar nawi kita itu percaya ni, hak ulama hadis ni wari kita hak ni. Tak ada nawi lebih daripada ni. Tak ada nawi lebih daripada ni. Wala tamsil, dan tak boleh kita buat nak tamsil. Tamsil mana kata kita pergi oyak betul. Pergi oyak betul tu. Kalau turun Tuhan, makna kata Tuhan itu kecil. Apabila ya kita pergi pasal lagu ni tak boleh. Pasal lagu mana? Tuhan ini dia ini maha besar. Kita kata. Kama dia arah, kalau kita nak adu dengan kursi, dan kursi nak adu dengan langit yang ketujuh ni, seperti ni, orang panggil kata satu duit yang bulat apabila kita tahu di tengah padang. Duit yang bulat apabila kita tahu di tengah padang ni, kalau terutama padang pasir ni, seolah tak nampak gapo lah. Seolah tak nampak gapo. Tak nampak gapo. Kama dia, kalulah Tuhan itu dia kata, kalulah Tuhan itu turun sungguh kepada langit dunia sebagai mana Nabi royak, kalau kita pergi pakai hak Nabi royak tu sungguh, nasihat Tuhan tu kena kecil sehingga sama besar dengan sama besar dengan apa? Dengan langit dunia. Ini orang panggil kata akidah musyabbihah tu. Ia tashbih, ia menyerupai Allah Subhanahu wa taala dulu, kama dia nafikan. Nampak tu tak? Puak pesai kata ahli penyakit kata. Puak penyakit, ada penyakit sebab tu kena puamat. Tu dia. Kita tak. Kita tak usah tashbih tadi tu, hak tu bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Kita tak usah bubuh hak tu, tak usah syarah lagu tu, tak usah bohtok hak lagu tu. Tak usah percaya lagu tu. Sebab ashabil hadis dia kata min ghairi tashbihin wala tamthilin. Dagi oyak gitu lagi ni lah tak sah. Dan kalau nak oyak hak ni, oyak kata kalau Tuhan tu menjadikan kita tu lagu mana? Tuhan tu tengok tu lagu mana? Tuhan dengar tu lagu mana? Dekat mana nak sifat hak tu? Sifat lah hak ni kata. Kenapa masalah dengar Tuhan, lihat Tuhan, ilmu Tuhan gapo ni nya beriman molek sangat? Apabila pergi sini, pergi kuih air nak jadi keruh. Jangan buat gitulah. Air dak molek dah ni berlari dak pergi molek dah. Tak usah nak ambil warna cak gapo dak cuah lah air, tak usah lah. Ya pergi yang gitu lah. Tu min ghairi tamthil. Ni tamthil tak boleh. Ashabil hadis dia tak pergi lagu tu. Tasbih pun tak ada, tamthil pun tak ada. Wala takif, dan tak ada ayat kata gitu dan gini. Bagaimana? Betul ke tak? Tak ada menyerupai dan tak ada ayat betul. Sudah. Tu
Berimi sekadar mana hak Tuhan wi Nabi royak kita. Nyak tu. Tak sah dak pergi cari belek ke apa tak sah. Orang wi banyak ning, kita makan banyak ning. Tak sah duk jadi orang PE perangai huduh. Orang wi banyak ning, tamak nak lagi. Tak boleh lah. Buku agama tak boleh. Orang wi garis sekadar ning, garis banyak ning. Banyak tu. Tak sah hak lain tak sah. Nah, tak sah hak lain, tak sah duk pergi cara, tak sah duk pergi bergaduh dengan dia. Pergi hak lain pula. Nampak tu tak? Ini nak kita faham jadi molek. Apabila kita reti sini, faham sini, alhamdulillah. Sebab Nabi SAW ni kita berimej kata dia ni orang fasih tak? Orang fasih. Tak itu, fasih manusia lah Nabi SAW. Dan kerja Nabi ni ada amanah. Ya, kerja Nabi ada amanah. Sifat wajib bagi Nabi, sifat amanah. Dan Nabi tu sifat dia kena royak. Dia tak boleh nak susuk. Fasih lagi. Beramanah lagi. Dan dia itu tak susuk ilmu lagi. Tiba-tiba ia syarah kepada manusia tu sekadar tu. Kamar dia senyap. Jangan kita orang hak bukan rasul, bukan nabi. Nah, bukan ulama yang duduk di atas batas hak makan saka nabi, dogi belek, dogi buka, dogi orang panggil kata mengkeruhkan perkara tadi. Tak sah. Gitu kok sahih itulah. Nah, gitu kok sahih tu. Nah, kalau lah nak ayat kata tak boleh, kita nak berimej dengan sifat nuzul. Sebab nuzul ni, ia serupa dengan makhluk. Kalau gitu, tak boleh juga nak berimej dengan kata Allah Subhanahu Wa Taala tu ada. Sebab apa? Sebab kita pun ada. Apabila ada sama ada, jadi tak. Jadi dua. Tak jadi ahad. Ada ke orang Islam faham lagu tu? Ada setengah-setengah daripada kalangan orang. Daripada kalangan setengah-setengah orang hak jadi kelajak insya-Allah tu, dia kata, tak boleh nak ayat kata kita ni ada. Sebab apa? Sebab Tuhan ni ahad. Apabila ahad, dia tak ada tanding. Tak ada tanding, tidak ada apa yang kata, hak lain tak boleh nak ada. Ada Tuhan so. Pas semua makhluk ni, diri Tuhan dah, dia kata. Salah lagu tu. Tak kena lagu tu. Bukan makna ahad yang Tuhan khanak di dalam Quran. Kalau syarah lagu tu. Tak betul. Nah, baik. Bal yuthbituna ma athbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka itu menyabitkan akan perkara yang telah menyabit akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecek supaya Nabi kecek. Berimej supaya Nabi berimej di atas kehendak hak Nabi dan kehendak Allah Taala redha terhadap Nabi. Ya tu. Mana? Hak dalam hati, hak kecek di lidah, hak seru orang, hak buat mari, supaya belaka. Supaya lagu mana dah? Supaya makna tak ada tambah, tak ada kurang. Tuhan kata, ya ni turun kepada langit dunia. Ya, turun pada langit dunia. Sebagaimana dia hendak nak buat lah. Kita tak tahu cara Tuhan buat tu lagu mana. Sudah. Pergi. Lalu pergi dengan gitu. Nah, tak ada duk pergi, kena duk royak, gapo gitu, gini dah. Tak ada kena duk royak, gapo dah. Nah, tak ada kena duk menyerupai, tak ada kena duk buat semeh, buat sebanding ke apa, buat lazim gitulah, ginilah dak, tak ada. Benda tu tak serupa. Nah, tak serupa. Nah, kita tu nak kita berimej jadi mudah. Tak sewi jadi duk jadi terlekat, jadi susah payah gapo dak. Umur kita tu tak panjang, tu hewi pada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Marilah kita menghabiskan umur kita dengan apa yang manfaat bagi diri kita. Manfaat bagi diri kita lagu mana? Cuba buka kitab-kitab ulama salaf ataupun ulama yang duduk di atas ajaran salaf yang berjalan mengikut sahabat Nabi tabi'in. Lagu mana mereka ini ni berimej terhadap perwaktan Tuhan, terhadap sifat Tuhan, terhadap nama Tuhan. Lagu mana? Ni sebab tu kita buka kitab Imam Sabuni ni. Rahimahullah ta'ala ni. Nak dengar. Orang kamar dia lepas dah kita pula mari syarah pula. Besar pula masalah ni. Nah, kalau hukumah tak siakak, kerajaan tak siakak, kita umat Islam ni kena akak. Ya duduk situ. Janganlah makna kata kita ni duduk tunggu nak uri demo wakri kita. Tak, kita kena buat kerja lah.
Nah, kita kena buat kerja. Kita kena akad benda hak benar ni. Jangan kita buat mercui, buat jadi tak halal bala, buat tak tahu, buat gapo. Ya tak boleh lagu tu. Tu dia. Makna kata mereka ini ni, dok lek belakang Nabi sungguh. Tak ada orang panggil kata bahasa sia kata tak ada lamna Nabi. Tak ada depan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dia cara kita nak dok beradab ni lagu ni. Adab ni jangan belomo. Lebih-lebih lagi jangan lakoh. Ni kalau belomo ni orang tua terpanggil kata budak yang tak ada adab ni. Nak belomo dengan orang tua. Bahaya belomo ni mana tewah tu. Bah kalau kita lakoh dia lebih lagi. Supaya ke masalah ni. Kita jangan belomo dengan Nabi ni. Jangan belomo dengan sahabat. Jangan belomo. Kita jalan lewat belakang dia. Sebab asal agama kita ni suruh turut. Bukan suruh belomo. Ataupun bukan suruh kita lakoh. Tak. Tu dia. Cara hak ashabil hadis dia berimej lagu ni. Maka kita pergi supaya tu lah. Tu dia. Wayantahuna fihi ilaihi. Dan kita itu berhenti. Mana mereka ini ashabil hadis berhenti pada ini masalah ni. Masalah nuzul Allah subhanahu wa ta'ala ilaihi kepadanya. Kepada apa yang Rasulullah SAW wa'ri dan mengajar dan nyata. Nyata lah. Jangan kita tajawaz. Jangan kita dok gi bubuh. Jangan dok kita dok kurang. Tak boleh. Walaupun harus kita kata dalam bahasa boleh kita kecek lagu ni. Dalam cakap pe manusia kita kecek lagu ni. Ya, boleh, tak ada masalah. Tetapi maksud yang disyarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memadai. Supaya kita jadi tukar umur. Kita ni diberi amanah daripada seorang suruh kita ni buat umur dia. Maka orang nak buat umur ni dia kena ada garis cara dia, betul ke umur ni nak buat panjang mana, tinggi mana, berapa lapis, berapa gatik sus, gitu dan gini, cukup lekat mengikut tuan tu nak. Walaupun dalam tukar umur tu ya ada bijak sana gitu, bijak sana gini, tapi dia tak boleh nak buat jadi lebih daripada apa hak tuan tu nak. Supaya masalah agama. Supaya masalah kita nak faham. Kita kata harus pada masalah lurah. Harus dalam masalah orang bercakap gitu, orang bercakap gini. Memang harus gitu, memang harus gini. Tapi Rasulullah kandak tak? Kalaulah Rasulullah SAW itu kandak, pasti dia kena menyata. Kalau dia tak menyata, kalau dia tak royak, dia senyap. Maka kita senyap dan berhenti sekadar mana apa yang dia berhenti. Ini makna kata, وَيَنْتَهُونَ فِيهِ إِلَيْهِ. Berhenti masalah ni sekadar mana hak Nabi berhenti. Tu makna ahli sunnah hak sungguh. Ahli sunnah ni makna kata orang yang mengikut sunnah Nabi SAW. Tiap-tiap kata tiap-tiap orang apa yang kata cakap dia bergantung di sunnah Nabi SAW. Bukan makna membelakangi dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian mari royak kata amba ni ahli sunnah. Tak bolehlah buat lagu tu. Nah, tak bolehlah kita buat lagu tu. Kita kena duduk atau rap. Duduk di dalam panggil kata retah lah. Jangan kita tubik luar daripada garis. Tu dia. Wa yumirruna al-khabara as-sahiha al-warida bi dhikrihi ala zahirihi. Dan kita melalukan mereka itu ashabil hadis melalukan khabar. Apa makna khabar? Hadis lah. Hadis mana? Hadis yang sahih. Apa makna hadis yang sahih? Iaitu hadis yang yakin kata Nabi SAW cakap. Hak Nabi wa'ri. Hak Nabi royak sungguh. Hak Nabi menyata sungguh. Tu mana hadis sahih. Faham dah tu lah? Mana kata hadis sahih ni? Mana hak Nabi wa'ri tu. Hak Nabi kecek tu. Hak Nabi royak tu. Yang wari. Apa yang wari? Yang datang mari. Dengan sebutnya. Sebut ke apa? Sebut akan sifat nuzul ni lah. Di atas zahirnya. Lalu-lalu.
di atas zahirnya. Apa makna zahir? Atas apa yang Nabi SAW cakap. Apa yang Nabi SAW royak. Hak kita segera faham daripada khitab. Daripada tunjuk ke lafaz. Daripada apa? Daripada tunjuk ke lafaz tadi kita. Itu maknanya. Jangan kita pergi halih daripada zahirnya. Bukan makna zahir di sini, makna kita menjadikan makhluk itu sebagai asal, sifat Tuhan sebagai furu', kama dia kita tanggung ke sifat Tuhan di atas sifat makhluk, itu apa panggil musyabbihah. Ashabil hadis tak jalan lagu tu. Ya rakyat kata sifat Tuhan ini hakikah patut layak dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sifat manusia hakikah patut layak dengan kelemahan manusia, kelemahan makhluk. Tu je gitu. Ya wak beza dah di antara ini perbuatan Tuhan, ini perbuatan makhluk. Walaupun sebutkan lafaz tu lafaz tu lah. Sebutkan orang panggil kata cakap pe tu lah. Sebab gapo dah gitu? Sebab gapo syarat kita buat gitu? Kerana supaya nak manusia itu reti. Supaya nak manusia itu boleh faham. Supaya nak manusia itu boleh nak berimej. Bagaimana kita nak berimej? Bagaimana kita itu nak pakai? Kalulah kita tak faham. Kalau kita tak faham, bagaimana kita nak ambil pakai? Bagaimana kita nak berimej? Kita boleh nak jadi. Supaya kita kata, cuba royak sikit masalah ni. Ya kena tengok renung dulu. Nak bolehkan renung tadi tu, ya kena baca wi pandai. Dan apabila baca pandai, kena faham pula arti gapo ada royak. Makna gapo ada royak. Apabila reti dah makna, maka dia kena duk pusing pula otak dia supaya nak letakkan masalah tu kena pada tepat. Barulah dia tu boleh hurai. Barulah dia tu boleh royak. Barulah dia tu boleh ambil pakai. Barulah dia itu boleh buat amal. Ni kita nak berimej, kita tak faham. Bagaimana kita nak berimej kalau kita tak faham? Bagaimana kita nak ambil pakai kalau kita tak reti? Tu dia tepat yang kita nak kita faham molek nah. Tu dia. Wa yakiluna ilmahu ilallah, dan kita serahkan, dan mereka itu serahkan ilmu hakikat tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna selepas daripada kita itu reti, kata Tuhan tu royak, Nabi tu royak tentang sifat dia, perbuatan dia, nama dia, maka kita berimej sebagaimana hak kita reti, maka kita serahkan hakikat dia tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita reti kata Tuhan kita ni, nampak kita ni kita buat gapo. Tuhan ni dengar kita ni kita duk kecek gapo. Tuhan kita ni kuasa ni. Tuhan kita ni ada ni. Semua tu kita reti belaka. Kamari kita serahkan hakikat dengar, hakikat apa yang kata melihat, hakikat kuasa, hakikat khandak, hakikat hidup kepada Allah Jalla wa Ala. Hak tu hak kita serah ke Tuhan. Nah, serah ke Tuhan hak tu. Kalaulah di awal pala air lagi, gapo mana dengar, hamba tak tahu ke. Gapo mana kuasa, hamba tak tahu ke. Tak layak dan tak patut dah. Lepas pada tu kita tak nak serah Tuhan lah. Lepas pada tu nak serah gapo lagi kita tak ada faham di awal lagi. Nah, supaya kita ni kena ambil dengan asbab dulu kan, baru kita tawakal. Hak tu hak kena. Setengah-setengah kata bila kita tawakal Tuhan selalu, dia tak kena ambil asbab. Tak kena lagu tu. Nak uri faham dulu, nak uri reti dulu, kan dia serah. Tu maknanya nak uri kita reti, nak uri kita faham molek dah. Tu dia. Wa kadzalika yuthbituna ma anzalahu Allahu azza ismuhu fi kitabihi min dzikril maji'i wal ityan al-madhkuraini fi qawlihi azza wa jal. Dan demikian itu juga mereka itu ashabul hadis menyabitkan perkara yang Allah Subhanahu wa taala menurun akan dia
di dalam kitabnya. Semua perkara yang kita nak pegang, semua perkara yang kita nak beriman tentang hal Tuhan, kita kena gantung di mana? Gantung di dalam kitab Allahu Jalla wa Ala. Gantung dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu adalah humbi dan kemocok dan asal bagi kita. Bukanlah kata hak Quran, hak hadis Nabi itu adalah syubhat, kesamaran, bukan dalil, bukan tempat kita nak buat gantung. Tu bukan, kalau cakap gitu, tu kata bukan ashabil hadis, bukan ashabis sunnah. Ashabil ahwa, kecek lagu tu. Nah, tengok Imam Sabuni rahimahullahu ta'ala. Dia warikan ayat lagi kita akan tengok. Tak ada royak kata ayat ni tak boleh nah kita nak buat gantung sebab dia ni bukan tempat kita nak gantung, ini kesamaran. Dah, tak kata gitu. Ni tokoh ulama ni. Nah, ni apa yang kata terah ulama-ulama Islam kita ni dok gining. Tiba-tiba mari hak Kamadian nak ayat tahu ayat Quran ini tak boleh, hadis ini tak boleh, kesamaran dalil. Orang panggil bukan tempat nak buat gantung, tak boleh. Kalau kita percaya lagu tu punah pegangnya. Tak boleh. Hak tu bukan ashabil hadis wa ashabis sunnah. Bukan ashab al-ahwa. Nah, tu makna kata orang pakai hawa nafsu lah. Kecek gitu tu. Wak belakang terhadap hadis Nabi. Wak belakang terhadap kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni bukan. Tu. Kita ni nak tahu hal Tuhan, kena faham daripada Tuhan. Kena ambil tahu daripada Tuhan. Sebab Tuhan lah yang lebih tahu hal dia. Nabi lah yang lebih tahu hal Tuhan dia. Kita nak gantung situ lah. Kalau demo main royak kata, hak Nabi royak, hak Tuhan royak ni, tepat tak boleh nak buat gantung. Dah tak hidup, dah tak segar. Tepat jadi kesamaran. Di mana kita nak pergi gantung? Cuba kita guna akal kita. Nah, jangan kita buat jadi katung gitulah cara nak mengajar agama ni. Nah, kita kena mengajar mengikut ulama Islam kita mengajar ni. Nah, ulama Islam kita je gantung situ. Nah, gantung di ayat Quran. Sebab tu ahli sunnah, ashabil hadis, gantung molek. Tapi jangan tinggal ulama Rabbani itulah. Jalan di belakang dia. Ulama Rabbani ni mana ulama hendak di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak yang ambil saka daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu. Cara dia tu. Gapo mereka itu isbat? Daripada sebutnya data Tuhan. Sifat majid dan sifat itian. Dua-dua ni apa yang kata makna tulah ya lah. Makna tulah ya. Tu dia. Yang sebut di dalam Al-Quran Al-Karim dengan firman Allah. Dari dalam firman Allah Jalla wa'ala. Fi qawlihi azza wa jal. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumullah an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu. Wa qudiyal amr. Ila akhiril ayah tu lah. Dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-210. Ayat yang ke-210. Surah Baqarah tu. Baik. Bukankah mereka itu tidak menunggu-nunggu malaikat kedatangan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama malaikat-malaikat. Bersama malaikat-malaikat. Tu dia. Kemudian wa qawlihi azza ismuhu wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan telah datang Tuhan bagi engkau dan serta malaikatnya, serta malaikat, wal malaku saffan saffa, walhal malaikat itu bersaf-saf, mana kata berbaris-baris, telah datang oleh Tuhan engkau. Mana kata ayat Quran royak kata Tuhan itu datang. Tu tak, Tuhan itu datang. Maka ahli hadis, ahli sunnah, dia kata yantahuna fihi ilaihi. Mereka itu berhenti sekadar apa hak Nabi royak, hak Tuhan royak. Makna kan? Tak nyagi tambah, tak nyagi kurang. Maka dua orang kata wajaa amru rabbika. Ini makna tambah. Ini makna tambah. Ada dalam lugah lagu tu? Memang boleh kata ada wajah dalam lugah.
Memang cara bercakap pe manusia ada wajah gitu. Akan tetapi maksud hak Tuhan nak dak dengan hak tu? Nak ke dak dengan hak tu? Soal. Sebagai nak orang hak tambah tu jawab. Tuhan nak dak lagu tu? Yakin ke dak? Jazah ke dak Tuhan nak dengan hak tu? Tak ada dia berani kata ya Tuhan nak gitu. Tak ada dia nak berani. Boleh jadi. Dok dia kata boleh jadi Tuhan khandak. Boleh jadi ni benda yang tak yakin, benda yang tak yakin tak boleh nak buat pakar dalam masalah akidah. Nak pakar masalah akidah kena yakin. Kalau kita kata telah datang oleh Tuhan bagi engkau, yakin tak? Ya, yakin. Sebab dia royak, Tuhan royak. Nabi SAW pun mengaku dengan apa hak Tuhan royak. Sebab tidak ada nakare ataupun syarah menyapai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat kata dak Tuhan tak ada khandak dengan hak ni. Tak ada ayat gitu. Apabila tak ada, apakah hak sah? Apa data ni? Data boleh ke Tuhan data? Itu dia. Boleh Tuhan data. Benda yang harus. Ya Allah Subhanahu wa taala kuasa nak buat. Allah Taala boleh buat apa yang dia khandak. Tak boleh tak makan dengan akal sebab data ni mah pindah. Hak tu hak kita. Kalau data hak pindah, hak tu hak kita. Data tu hak tak pindah, boleh jadi. Lagu mana data tak pindah? Lagu mana tu kita nak kita siapa? Tuhan ni duk dengar semua makhluk. Lagu mana ni? Kuasa lagu mana? Ni kita isbat lemah bagi Tuhan. Tuhan kata wa ma massana al-lughub. Tuhan tak setuh lemah ni, tak ada Tuhan. Wa ma massana min lughub, mana kata Tuhan tak ada benda lemah. La yu'jizu syai'un fil ardi wala fis sama'. Tak ada perkara nak melemah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Kalau kita kita dah ambil sifat hak lemah hak kita tu, gi bubuh tak Tuhan. Kalau datang Tuhan, turun Tuhan, serupa dengan makhluk dah. Lazim gitu lazim ni. Hak ni hak makhluk. Hak ni hak makhluk. Kalau dengar orang duk kecek lagu tu, tahulah kata dia ni faham Tuhan seperti makhluk. Kalau lah dia tak faham Tuhan seperti makhluk, nescaya tak syarah lagu tu. Kita nampak jadi mudah. Setengah-setengah ada ayat kata, Tuhan nak turun lagu mana? Tengok ni. Gelak tak sama. Sini gelak, sini cerah, sini gelak, sini cerah. Pas sana ayat kata istiwa. Pas hak nu istiwa, hak ni turun. Hak mana tak hak mana? Mana waktu nak istiwa, mana waktu nak turun. Ini orang panggil kata orang cakap wa ma qadarullah haqqa qadri. Orang tak kenal Tuhan. Orang tak kenal Allah Subhanahu wa taala, tak reti Tuhan sebagaimana Tuhan nak reti. Sebab tu dia pergi jalan tu. Kita kata malai dah sia ni pia yang menjadi perwaktan siapa? Perwaktan Allah Subhanahu wa taala. Pahala royak mai kata Tuhan turun tu pia royak. Allah Subhanahu wa taala suruh nabi royak. Kalau mari dia la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tak suruh tanyalah kata Tuhan tu buat lagu mana. Mung tu Tuhan suruh percaya. Tak ada dogi kena dok royak gitu dan gini dak dah. Tu dia. Nak kita faham molek. Supaya nak kita ni orang sunnah ni, ashabil hadis ni jalan mengikut hidayah hak Tuhan nak. Hak Nabi SAW mai duk syarah kita. Tu dia. Nak kita faham jadi laik, faham jadi molek. Kemudian wa qara'tu fi risalati Syekh Abi Bakrin Ismaili ila ahli Jailan. Dan telah baca oleh aku. Ya ni aku sini ni, iaitu Imam Sabuni rahimahullahu taala. Imam Sabuni rahimahullahu taala. Dia baca apa? Baca di dalam kitab, dalam satu risalah. Surat kirimlah. Daripada surat kirimi bagi Syekh Abi Bakrin Ismaili. Syekh Abi Bakrin Ismaili. Kita terjemah dah dia ni. Sebenarnya kita terjemah dah. Tapi dia ni salah seorang daripada tokoh ulama Syafi'i kita ni
yang ada di negeri Jurjan, yang beranak pada tahun 277 Hijriah dan meninggal dunia di negeri Gaza pada bulan Rajab tahun 371 Hijriah. Dia ni salah seorang tokoh ulama dalam masalah hadis dan masalah fiqh. Dia ni orang kata orang yang hebat lah, orang yang alim lah. Tu dia. Maka Syekh Syekh Sabuni ni dia kata aku telah baca di dalam kitab ulama namanya Syekh Abu Bakar Ismaili. Dia hantar surat ni kepada ahli Jailan. Jailan. Kata kan tu? Tengok. Ni nak ayat kata ulama ni walaupun ulama, dia tak takabur. Dia ambil faedah setengah di atas setengah. Ni kita jadi ulama tak saya baca buku. Sebab apa? Berasa kata kita pun ulama baca apa orang. Tu kak. Jadi masalah selalu jadi gitu. Nah, jadi masalah lalu kita tak boleh buat gitu lah. Walaupun kita ni alim setara mana, reti setara mana, dengar kata orang. Nah, baca kata orang. Ambil faedah kata daripada orang. Gitu Jangan kita duk pesing kata pasal kita ni sampai kata saya nak dengar atau saya nak terima orang. Tak boleh lah lagu tu jadi takabur. Katakan Annallaha subhanahu yanzilu ila as-sama'id dunya. Bahawa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala turun kepada langit dunia. Tengok. Ulama sunnah kita ni berjuru sungguh. Apabila mari Nabi dia tunduk selalu lah. Supaya puteng tu lah. Supaya ngapua puteng ke apa. Apabila surat mari daripada kerajaan, daripada raja, tunduk. Pakai turun lutut lah. Makna kata tunduk sampai ke tekak-tekak ke apa, bau-bau tunduk habis. Tu dia. Tu ulama sunnah. Ada pun ahlul ahwa dak iwasan nak belaga bahu dengan Nabi. Nabi wari, aku pada tak. Tu dia, tak ada masalah lalu. Nabi wari atas sana ada azab kubur. Mana aku nak gali tengok, tak ada pun. Tu dia yang jadi. Nah, tu makna kata tak boleh tu kita buat PA perangai lagu tu kita sebagai orang nak turut sunnah Nabi ni tak boleh buat lagu tu. Lama kau dah gedah go esok lah. Tu dah buat lawa lagu tu tak pada. Anna Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya, kepada langit dunia. Patut sadok wayak lah. Kata turun lagu mana tak sah. Tak sadok kacau. Nak buat biasanya kata PA perangai supaya orang ada zaman Nabi. Lagu mana? Nabi wayak kata, ya aku semalam ni aku Isra' Mi'raj ni. Pergi di Palestin. Naik langit lagi. Oh, mana boleh? Aku pergi ni 2 bulan. Ya, tengok. Buat apa jadi gitu tu? Dia kira dengan dia. Dia tak ada kira kata hak ni perbuatan Tuhan, mukjizat Tuhan. Malaikat Sayyidina Abu Bakar sore. Percaya. Zaman tu. Abu Bakar kata, kalau mari dia, tak salah katakan, aku percaya. Tu dia. Kita umat Islam nak jadi gitu. Kalau mari Nabi, salah katakan, orang lain aku nak percaya. Hanya gitu. Ni tak. Turun lagu mana ke langit dunia. Arah dengan kursi ni ya. Kalau nak aduk kursi dengan arah ni seperti satu duit yang bulat tahu di tengah padai pasir. Kalau nak ukur kursi dengan apa nama langit yang 7, lapis 7 ni. Halus seperti duit yang tahu di padai pasir. Ini dia buat kira dengan dia. Tengok. Nabi royak nawi berimeh. Ya tak. Ni otak. Gano ni Rasulullah ni. Kok mana? Kok mana dengan Nabi royak? Kan sudah lah. Nawi kata, ya. Berimeh. Ni bahas juga lagi kita tengok. Tu hedok royak gapo ni. Sifat nuzul ni kita orang Islam ni boleh ambil gapo ratik. Boleh ambil gapo ratik lagi akan tengok. InsyaAllah. Ala ma sahabihi al-khabaru anir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Makna kata, di atas perkara yang sah dengannya oleh khabar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di atas perkara situ, gapo? Iaitu di atas sifat turun Allah SWT dan datang Tuhan itulah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna kata khabaran ini Nabi kita tu royak, kita tu sebagai ulama ambil pahami, ambilnya saka daripada Nabi lah. Main nak royak pada ummah ni. Tu nak tahu. Kata hei ummah, hei manusia, Nabi mung hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak mengakak saksi kata dia tu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu royak kepada mung kata ni satu sifat hak Tuhan mung kena beriman dengannya di atas kanak ki hak Tuhan dan Rasul. Kita taslim. Yo ulama hak Nabi ni kita nak junjung retah junjung tak dah pala. Ni hak sunnah sungguh. Sunnah sungguh lagu tu. Hak biasa dakwah sunnah. Apa ni? Awak belaga bahu. Hai, bukan lagu ni. Tak makan pada akal ni. Akal dia sakdin tu. Akal supaya hak Nabi royak kata apa nama? Apa nama Nabi Isra Mi'raj ni? Oh, jadi. Tu dia. Tak boleh tu. Walaupun kita tak kata kepada orang Islam kita lagu tu nak ayat ada dalam kitab ni nak ayat pada hak ada dalam kitab ni. Pas kalau kita tahu kata PA perangai orang tu lagu tu, jangan kita buatlah PA perangai lagu tu. Tak boleh. Waqad qala Allah azza wa jalla hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Wa qala jalla wa ala wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ila akhirih. Sehingga akhirlah. Tu dia sehingga akhirlah. Baik. Kemudian wa yu'minuna bidzalika kullihi ala ma jaa bila kaifin. Dan mereka itu ashabul hadis itu beriman dengan demikian itu semuanya. Makna kan semuanya sini. Makna tak kira sifat gapo hak tu royak dalam Quran, Nabi royak dalam hadis, ambil habis. Tu ya tamak ni. Ya tamak mana ambil habis. Tak ada buat beza di antara hak tu dengan hak ni. Tak ada buat pelik. Tak ada buat jadi PA perangai tak berjuruh dak. Ambil habis. Ustaz royak kata gi baca mukonning hingga mukonning nak biasa. Dia baca habis. Ya ambil di awal kitab hingga habis kitab lu baca. Tu dia. Sebab apa? Sebab ustaz royak kata baca ambil mukonning sehingga mukonning. Nak royak ngajar pada anak murid tu, sebenarnya royak tersutai kitab tu. Jadi takutnya kejut royak ambil mukonning sehingga mukonning. Sebenarnya habis juga. Tu dia. Maka dia kata ambil habis. Ada apa ambil habis? Kullihi. Semua. Kullihi bermakna jami'ihi semuanya. Semua hak tu royak, Nabi royak, kutip ambil habis. Di atas mana tu? Nu'minun. Wa nu'minuna bidzalika kulli ala ma jaa. Di atas apa hak datang. Di atas apa hak datang. Gapo mana apa hak datang sini? Apa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh syarah mai kepada kita. Sekadar mana sekadar tu. Hak tu royak, sekadar mana sekadar tu. Nah, ya ayat Quran ini boleh juga kita nak pergi pasal makna hak lain. Kalulah Nabi kita tu tolong pasal kita. Tu dia. Kalau Nabi pasal kita tak apa. Kalau Nabi tak pasal, Nabi senyap, kita pun senyap lah. Ya ulama pun memang dia kena turut hak enam. Dia kena turut Nabi. Sebab ulama warasatul anbiya. Apabila warasatul anbiya mana orang makan saka Nabi. Orang makan saka Nabi makna gana orang makan saka. Boleh harta lah makan saka. Nak boleh nak royak ke bolehkah kita nak kecek orang tu makan saka? Tak ada boleh gapo langsung. Boleh kecek lagu tu? Tak boleh. Nah, sebab tu nak ayat kata ulama rabbani. Mana ulama hak makan saka Nabi. Faham Nabi ayat tadi tu? Al ulama warasatul anbiya. Memanglah ulama hak makan saka Nabi. Faham tak makan?
Hak tak makan tu tak masuk lah dalam tu. Sebab apa tak masuk? Sebab ni goyak hak lain. Orang goyak kanan, dia goyak kiri. Orang goyak kiri, goyak kanan. Lepas masuk ke mana? Masuk dah a'immatul mudillin. Tok guru juga. Nah, ulama juga. Tapi ulama biasa nak menyesatkan manusia. Ha ni, Nabi SAW suruh kita berjauh diri daripadanya. Ha tu dia. Ha, so kita jauh diri daripadanya. Pas berimej lagu mana? Berimej dengan lafaz serta makna. Ha, tu dia. Lafaz serta makna bila kaifin dengan ketiadaan dok tanya lagu mana. Ha, tu dia. Dok tanya lagu mana. InsyaAllah kita nak orang panggil kata ambil faham sikit daripada kata bila kaifin ni pada jelasah yang lagi akan datang nah. Pada jelasah yang lagi akan datang supaya kita tu menjelaskan lagi kata apa maksud kata bila kaifin di sisi orang ashabil hadis dan ashabis sunnah mereka itu faham lagu mana. Faham lagu mana. Kemudian tu dia faham tu dah. Makna kata ayat Quran hak sakut paut dengan sifat Tuhan, perwaktu Tuhan, ya ada 3 tangga hak kita kena berimej. Yang pertama kita kena berimej dengan lafaz dia. Dan yang kedua kita kena berimej dengan makna dia. Sebab apa? Di dalam tu ada makna. Sebab Tuhan guna lafaz tadi tu lafaz musta'malah sebagaimana kita ngajar dah. Mempehedah di awal jelasah kita ni. Awal majlis kita. Dengan sebab Tuhan guna lafaz musta'mal itulah kita boleh retikan makna. Maka makna tu kita kena berimej jugalah. Nah, makna itu kita kena berimej juga. Pas makna tadi itu mengikut apa yang lafaz itu sandar. Kalau sandar kepada Tuhan, patut layak dengan Tuhan. Kalau sandar kepada makhluk, patut layak dengan makhluk. Dan satu lagi, kita kena pegang, jangan menjadikan makhluk itu sebagai tempat asal, Tuhan itu sebagai forok. Tak boleh. Kalau bahasa ahli ilmu, apa? Qiyahkan Tuhan di atas makhluk. Tak boleh. Masalah Tuhan, jangan kita qiyah Tuhan dengan makhluk. Tak boleh. Tak boleh. Qiyas tu tak boleh. Syumuli baik, tamthili baik, tak boleh hak tu. Malaikat qiyasul aula tak apa. Kalau kita ni nampak Tuhan utama, kalau kita tu tahu Tuhan tu utama, tu tak apa. Tu tak apa lagu tu. Ada mata terqiyas juga. Ni qiyas lagu ni tak apa. Kalau kita ni tak beci Tuhan utama, lagu mana? Supaya Tuhan royak terhadap kaum musyrikun zaman dulu, ya etikad kata malaikat tu anak Tuhan. Apabila etikad kata malaikat tu anak Tuhan, kemudian apabila orang royak kata isterimu tu beranak tu biar anak perempuan tu. Tu gak masa mukanya gelap hitam, tak say. Banyak ni sebab hak ia tak say kepada Allah Ta'ala. Bagaimana? Tu makna kata, kalau mung tak kena, bagaimanakah dok nisbahkan benda tu kepada aku? Utamalah tak boleh. Tu lagu tu. Tak apa lagu tu. Kemudian hakikat tu. Lepas ada kita berimej dengan lafaz dan berimej dengan makna, hakikat tu hak tu kita tak tahu. Supaya kita kata, kita berimej kata Allah Ta'ala itu ada gana? Adanya ada yang kharij. Bukan ada lazihin. Ada 2. Ada lah cara kira-kira dan ada sunguti. Ada sunguti ni lagu mana? Supaya kata anak orang tu. Ada sunguti. Benar hak boleh ada sunguti. Tapi kalau anak orang mana, hak tu ada lah kira-kira. Benar hak sungguh tak ada. Benar hak sungguh tak ada. Ada lah kira-kira. Supaya dewa. Dewa ada tak? Ada lah kira-kira. Ada sungguh tak? Tak ada. Ada Pak Allah Ta'ala ni ada sungguh ti. Kita pun tahu. Kata Tuhan kita berimej atau Tuhan ni ada. Ada dia tu ada sungguh ti. Bukan ada lah kira-kira ada. Tapi hakikat ada lagu mana mu tahu tak? Tak, aku tak tahu.
Supaya sifat Tuhan pun seperti perbuatan Tuhan pun seperti tak ada buat beza supaya atas kaedah tu tu dia. Baik, kalau gitu Imam Sabuni kata lagi, falau syaa subhanahu wa ta'ala ayyubayyina lana kaifiyata dzalika fa'ala. Kalaulah Tuhan itu nak menyata bagi kita keadaan hakikat dimakia itu sifat, dimakia itu perbuatan, nascaya Tuhan buat. Nascaya Tuhan raya. Nascaya Tuhan suruh Nabi itu menyata. Tu dia. Tu dia. Jadi gapo ayat sini? Jadi ulama salafus salih, mereka ini ataupun ulama yang duduk di atas ayanan ashabil hadis dan ashabil sunnah berimej kata Allah Subhanahu wa taala ada bagi dia itu hakikat, keadaan dan kaifiat yang kita itu tak tahu perkara tersebut. Kalau Tuhan kanak nak menyata, memanglah kalaulah Tuhan kanak nak menyata, kalau Tuhan kanak nak royak kita, nascaya ia buat, nascaya royak, nascaya ia tekan suruh Nabi itu royak kita. Tu dia. Tapi ia sendiri pun tak royak, Nabi sendiri pun tak ada menyata, kita retilah dengan akal yang sejahtera ni, kata Tuhan tak ada kanak. Tu Tuhan tak ada kanak. Tu dia. Supaya kita kata, apa makna mati? Mati ni makna cabut roh daripada seorang diri manusia ataupun diri makhluk. Lepas tu kita reti dah mati makna apa? Lafaz al-mautu reti tak reti. Makna apa kita reti tak reti. Tapi hakikat Tuhan cabut tu lagu mana roh tu. Mu boleh tahu ke tak? Tak boleh nak tahu. Tu sah hakikat tu nak tahu. Hakikat mu nak mati bila? Mu tahu tak? Tak tahu. Dua hakikat kita tak tahu. Nak mati di mana? Tanah kubur mu tu duduk mana? Tahu tak? Tak tahu juga. Tiga. Semua tu tak usah pergi cari. Tak usah dah boh nak nimel tak. Kita ni Tuhan nak mati bila ni? Nak mati di mana ni? Kiralah berapat pas dini boleh tak tubik tak pecah muka. Sebab benda tu panggil hakikat Tuhan tak ada ayat kita. Nanti masa dia reti sendiri. Nanti masa Tuhan kanak dia tahu sendiri. Masa Tuhan tak ada kanak tak sudah kacil lah. Tu dia. Faham tak gitu? Ni dah ayat kata Tuhan tak ada hakikat. Kalau ada hakikat, jadilah tajsim Tuhan. Mereka ini buat mujassimah. Mereka ini buat musyabbihah. Tu piyah kecil lagi tu. Jahmiyah. Jahmiyah ni siapa? Pengikut bagi Jah Ibn Safwan. Ambil ilmu mana? Ambil pada Jah Ibn Darham. Darham ambil mana? Ambil pada Talut. Talut ambil mana? Ambil pada Labib Aqsam. Temuh mana? Temuh di Yahudi. Tu dia. Sebab itulah Imam Ibn Abi Hatim, dia kata apabila orang panggil ya musyabbihah, fa'lam annahu jahmi. Puak-puak Jahmiyah ni, ya atau puak ashabil hadis ni, puak-puak musyabbihah mujassimah. Sebab apa dah? Sebab mereka ni turut Tuhan, turut Rasul. Buat PA perangai supaya puak hak ada zaman Nabi dulu. Orang turut Nabi, orang turut puak ni puak tak ada akal ni. Puak tak reti ni. Puak tak maju ni. Dia kata, supaya ambil PA perangai daripada sana. Walaupun dia tu bukan orang peset tu. Tapi cara mikir dia, nak semih, nak supo. Apa yang ada musyarakah. Tu dia. Maka kita orang Islam hak molek ni, tak usah duk buat lah lagu tu. Ni nak royak kata gapo. Benda duk ada lah kita nak royak ni. Ada sungguh tak tahu tu suluh mik ya. Beli cuming mari tu untuk nak suluh. Sejarah pun baik, ayat Quran pun baik, hadis Nabi pun baik. Nak buat suluh hidup pe kita dan kita nak beki. Kita beli cuming Kita nak tengok muka kita. Di mana ada jawab, di mana ada apa bahasa orang tua tu, ada pawar. Pawar ni makna kata tepat bahasa siapa panggil riuroy hak cak hitai-hitai tu. Mana ada atas muka kita? Kita nak cari ubat. Ni dak ni gocah cuming, katak cuming, malah beli lagu tu. Apabila orang baca ayat Quran,
baca hadis Nabi, baca sejarah. Buat kita sebagai demo tu. Tak, kita kena ukur lah kata, PA perangai kita ada tak dalam tu hak super tu tak ada ke tak ada. Kalau ada, baik ya. Kalau tak ada, alhamdulillah. Gitu sebab kita beli cuming tu kan. Apa hasil tu ting hasil ni. Fantahaina ila ma ahkamahu. Tu dia. Maka kita berhenti kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala menghukum akan dia. Tuhan sipo sekadar nyak tu. Nabi katuk nyak tu. Juruh lah orang pasal ni. Juruh. Ni makna kata orang juruh. Orang so buatnya ni, buatnya tu. Orang so semaya 5 waktu. 5 waktu lah. Orang so puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Hak wajib. Buatnya tu. Tak ada nak pergi tambah. Tak ada nak pergi buat PA perangai. Pasal kata, so tak cukup, tak enak. Tak. Jangan buat belomo, buat simbong. Buat belaga bahu. Tak boleh. Lah dengan Nabi. Kena tahu kata adat kita. Adat ni tak boleh belakang. Bukan lakoh. Belakang, lakoh, tatah muka. Tak boleh lagu tu. Tak boleh lagu tu. Wa kafafna 'anil ladzi yatashabahu. Dan kita itu berhenti juga daripada perkara yang yatashabahu. Apa makna yatashabahu? Benda hak hakikat tu jangan dogi khabat bahasa orang tua kata. Benda hakikat, benda hak Tuhan tak ada royak keadaan tu, jangan pandai-pandai dogi khabat dia. Jangan pandai-pandai dogi royak dia. Tak sah. Lagu mana? Wa kafafna 'anil ladzi yatashabahu. Kalau Tuhan turun, tak serupa dengan makhluk. Yalah. Kalau hak khabat lagu mana? Tengok arah ni. Ia besar daripada kursi. Kursi ni sebuah. Ya ayat sebuah saat ni. Kalau Tuhan turun pada langit dunia. Langit dunia ni duduk bawah kursi. Tuhan kena dah haluh turun. Ni mana kata? Ya kecek jadi kecek hakikat. Apabila kecek hakikat lagu tu tak boleh kan? Kalau Tuhan turun dunia. Turun langit dunia. Turun tengok. Sini gelap tak serupa sini. Sini gelap tak serupa sini. Hak ni ayat istiwa. Hak ni ayat tak turun. Pas di mana istiwa? Masa mana nak istiwa? Masa mana nak turun? La haula wa la quwata illa billah. Ni duk khabat ni. Ni puak ni duk khabat ni. Duk carikan. Benda hak Nabi SAW sipu. Duk pergi korekkan guni hak Nabi SAW buat ritak. Barang tu duk dia dalam tu. Dia duk pergi turih. Duk pergi turih, duk pergi khekar, duk pergi buka, duk pergi... ni jalan. Ni jalan ni. Tak boleh kita lagu tu. Duk pergi kacir lagu mana benda hak Tuhan tak ada duk royak. Hak Nabi SAW tak ada duk menyata. Duk royak. Dia jangan duk kacir lah hak tu. Jangan duk buat PA perangai lagu tu. Tak boleh. Haram kita buat lagu tu. Dia langgar-langgar benda lagu tu. Kita kena kedak orang masuk mah kita ni khobat belaka dalam rumah ni. Kita tak biar duduk khobat lah, tak ada apa boleh tengok lipas, tengok tikus. Tak ada orang kecil lagu tu. Tak ada. Masuk mah orang ni khobat belaka supaya mak pak tahajang. Hanya pergi kok tu. Supa masalah agama ada khobat buat apa? Masalah agama sifat Tuhan pada waktu Tuhan lagi khobat benda-benda lagu tu. Tak boleh lah. Jangan buat kerja lagu tu. Walaupun kita ni siapa pun tak boleh duk buat lagu tu. إِذْ كُنَّا قَدْ أُمِرْنَا بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى. Sebab kita ni dikena suruh dengannya pada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni, manusia ni, kena suruh. Kena retah. Tuhan suruh, Tuhan retah kita. Lagu mana tengok? هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ. Ialah Allah yang menurunkan di atas engkau ya Rasulullah akan kitab, iaitu akan Al-Quran lah, wahyu lah. Pakak ittifaq belaka kata Nabi kita ni orang dapat wahyu. Tak ada pia dok pergi berani nak cengah dah sini nah. Cengah sini penuh email ya. Tu dia. Tuhan yang buat turunkan kitab. Tuhan yang menurunkan kitab di atas engkau. Turun apa?
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Turun kitab tu tadi itu nak jadi sebagai pertunjuk bagi orang yang bertakwa dengan Al-Quran, dengan ajaran yang Allah Subhanahu wa taala wari. Takwa tadi tu ambil ajaran Tuhan tadi tu mai takwa dengan Tuhan. Tuhan suruh, Tuhan larang, Tuhan buka, Tuhan suskak, Tuhan. Makna duk situ. Duk dalam garis set. Tu dia. Minhu ayatum muhkamatun. Di antara ayat yang ada dalam Quran tu ada ayat muhkamat. Apa makna ayat muhkamat? Iaitu ayat yang segera kita faham nyata molek. Nyata molek, reti molek. Tak reti lagu mana Tuhan lagi royak, Nabi lagi syarah. Nabi syarah dak kitab Quran ni? Nabi syarah, tak syarah lagu mana? Nah, supaya Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran 11 tepat lagi, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menurun waktu turun Quran tu kerja Tuhan. Kemudian litubayyana lin-nas, supaya engkau ya Rasulullah menyatakan kepada manusia. Menyatakan apa? Nyata isi kandungi hak Tuhan. Tuhan waktu turun Quran, hatta Nabi mari menyatakan isi kandungi hak Tuhan. Allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Tengok. Allazina amanu, mereka yang beriman, yang tidak campur aduk iman dia itu dengan zalim. Tengok. Dengan zalim. Kita nak buat misal kata litubayyana linnas, ni misal lagu mana? Ni misal lagu mana? Misal seperti ni. Kita turut kaedah. Hari kita duk ngaji kaedah usul, kaedah gapo ulama kita letak ni, isim nakirah jatuh selepas daripada halaman Nabi, beri kaedah umum. Tak itu. Kaedah ni tetap molek dah, tetap molek. Tak ada salah pun. Lagu tu lah. Betul molek. Lalu sahabat mengeluh. Mereka yang beriman dan tak campur aduk iman dia dengan zalim. Tapi ya, atik tak zalim kepada diri ya Rasulullah. Sakit kepala sahabat apabila ayat ni turun. Nabi pun senyap, tak ada royak apa lagi. Duk dia lagi, wahyu tak ada. Tak ada, makna kata izin ni daripada syarak ni, daripada Allah Ta'ala ni, tak ada royak lagi, suruh menyata. Senyap suta. Kemudian Nabi kata, alam tasma' qaulallahi jalla wa ala, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah zalim yang paling besar. Hadha huwal murad. Itu maksud. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ay bi syirkin. Nabi nyata. Tiba-tiba jaa apa baik, istiwa apa baik. Datang Tuhan apa baik, gapo nama lagi turun apa baik. Nabi tak ada royak gapo. Makna kata benda tu di atas maksud tu dah hak Tuhan nak. Benda tu di atas maksud tu dah hak Nabi nak. Sebab apa? Kalaulah Tuhan kandak lagu lain, Nabi itu tahu, tiba-tiba Nabi tak menyata, Nabi tak royak, kena ada amanah. Kena. Nabi kerja ke benda hak kena amanah buat ke Nabi kena ke amanah? Tak. Nabi tak ada kena amanah. Kalaulah Nabi kena amanah, Tuhan tak royak kata al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Tuhan tak redai apa yang Nabi SAW buat kerja ni. Tu dia. Nak ayat kata semua ada oleh Quran, ada oleh hadis. Tu maksud dah. Jangan dia buat kerah dia lah. Tu litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Apa hak turun kepada mereka itu manusia, iaitu Al-Quranul Karim. Kalau gitu minhu ayatum muhkamatun, ayat muhkamat nyata molek. Nyata molek. Dan ayat muhkamat ni
ayat yang kita itu segera faham. Masuk di dalam ayat muhkamat ni ayat sifat. Nah, ayat sifat masuk dalam muhkamat ni. Nah, hunna ummul kitab. Ayat muhkamat inilah ibu segala-gala kitab. Mana-mana tepat tumpu. Ada masalah bila kena klik sini. Apabila ada masalah bila klik sini. Tu tak? Tu dia. Wa ukharu mutasyabihat. Dan hak sebahagian lagi ayat Quran ada yang dinamakan ayat mutasyabihat. Ayat yang tak jadi cerah-cerah di atas seorang manusia yang tertentu. Tu gitu. Ulama tafsir syarah gitu. Makna kata ayat mutasyabihat ni ayat yang tak jadi nyata cerah jelas di atas orang yang tertentu. Tapi nak kata di atas ummah semua tu tak. Tak boleh jadi gitu. Di atas semua ummah tu pakat tak tahu belakang tu heroyak gapo tu henok. Tak boleh hadir gitu. Sahabat ni tak tahu, hak ni tahu. Orang Mekah tak tahu, orang Mesir tahu. Nah, orang sini tak erti, orang India faham. Tu dia. Tu syariat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu ayat mutasyabihat bukan terfokus, bukan terhenti di atas ayat sifat tu tak. Di sisi makna tu bukan ya tak fokus kata ayat sakup bahagian sifat tu ni masuk dalam ayat mutasyabihat belaka. Tak. Imam Abu Hasan Asy'ari akad bab ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Tak ada masuk kata ayat sifat salah satu daripada ayat mutasyabihat. Tak. Dan ulama-ulama lain lagi begitu juga. Tapi kalau kita nak kecek WAD, ayat mutasyabihat, kalau demo kata ayat sifat ni minal mutasyabihat. Iktibar mana? Iktibar hakikat dia, iktibar balik orang panggil kata keadaan dia, iktibar balik kaifiat dia, memang mutasyabihat sungguh. Tapi makna dia, reti, faham. Mek mana faham ni? Ambil email balik. Al-istiwa maklum. Wal kaifu majhul. Tu dia. Istiwa reti molek, kata Tuhan hendak kata gapo? Ala wartafa. Tertinggi terangkat. Tapi hakikat lagu mana, keadaan lagu mana, kaifiat lagu mana, ni kita tak tahu, terserah. Tak apa lagu tu. Nah, setengah-setengah ada buat lagu mana? Setengah-setengah dia kata, semua ayat tu, ayat sifat tu mutasyabihat belaka. Ayat muhkamah mana? Laisa kamislihi syai'. Ni dia kata mu'attil. Ahlul ahwa'. Nah, orang baca ayat laisa kamislihi syai' saja tu, ni apa panggil mu'attilah ahlul ahwa' wal bid'ah. Tu dia. Sebab apa? Sebab Tuhan tak ada khandak lagu tu. Tuhan khandak kata wa huwas sami'ul basir. Baca wisu. Laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir. Sami' basir ni ada di makhluk? Ada. Tetapi Tuhan ni sifat juga diri dia sami' basir. Apabila Tuhan sifat diri dia sami' basir dan Tuhan sifat makhluk sami' basir, di antara dua perkara itu ada perbezaan. Dengar Tuhan, lihat Tuhan tak serupa dengan segala makhluk dengar, tak serupa dengan segala makhluk itu lihat. Itu makna laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Nah, ayat kata tak ada sami' basir, tak ada bagi Tuhan. Tak boleh lagu tu. Tuhan tak ada istiwa, tak boleh. Tuhan tak ada turun, tak boleh. Sebab laisa kamitslihi syai'. Itu mu'attilah ahlul ahwa'. Tu dia. Baik. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Maka adapun mereka yang ada penyakit di dalam hati-hati mereka. Orang ada penyakit. Penyakit gapo sini? Penyakit pesen kata menyamai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Meletakkan makhluk sebagai asas dan menjadikan dia itu Allah Subhanahu wa taala sebagai furu'. Tepat awak timbal. Timbal di atas apa? Timbal di atas makhluk. Kalau kata Tuhan turun, serupa dengan kita, tak boleh lagi. Sepak lagi sifat. Kalau kata istiwa, sepak lagi. Sepak. Tak boleh lah lagu tu. Pusing putar. Tubik natijah,
Tuhan tak ada atas sekalian makhluk. Tuhan tak ada turun pada langit dunia. Sebab apa? Kalau turun, supaya kita. Itu tu kata dia letakkan dia sebagai asah. Sebagai asah. Wak orang kata tempat menimbang. Ambil hak ayat Tuhan, hadis Nabi, wak timbang atas dia. Tak boleh aku tu. Ashabil hadis dak, dia wak beza. Turun, istiwa, datang. Tapi dengan cara hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hak kita, cara kita. Hak kita, gini. Hak Tuhan, tak pastilah tu. Gitu lalu. Gitu lalu. Tu dia. Baik. Lagu mana? Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi. Mereka itu yattabi'un, ikut turut barang yang jadi kesamaran daripada ayat Quran itu kerana suka pada fitnah dan suka nak tuai ayat Quran dan hadis Nabi. Lagu mana tengok sini? Makna kata, tak boleh. Kita nak pergi iktikad kata Allah SWT ada atas sekalian makhluk. Tuhan ayat kata, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa Allahu fis samawat wa fil ard. Ya bacanya tu. Allah Ta'ala ada di langit, ada di bumi, ada sekali yang kita. Pada atas kok mana? Ayat yang ambil. Tu ayat yang ambil tu. Ayat cara yang ambil tu, dia nak turut halalah tu. Tu. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Jelah tu. Tengok Nabi Ibrahim. Nak pergi cari Tuhan ada di Syam. Tuhan ada di Syam tu. Ayat-ayat je. Tapi bagaimana pula istiwa? Makna kata, ya ambil ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang pesing kata, benda yang nak mari nak mengabdikan hawa nafsu dia. Situ makna kata, yattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Kalaulah kita nak jawab dengan cara mudah, wa huwa Allahu fis samawat wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Mana Allah Ta'ala yang jadi Tuhan pada ahli langit, bagi ahli langit, dan jadi Tuhan bagi ahli bumi, dan dia mengetahui apa yang kita buat kerja. Itu makna hak asal. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Itu makna Allah Ta'ala sama dengan kita, serta dengan kita tu ilmu. Sebab Tuhan kata, sebab ayat Tuhan ayat kata, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Tahu. Wallahu bima ya'maluna basir. Tuhan tahu apa. Tu makna Tuhan tahu ya'mal. Wallahu bima ta'maluna basir. Tuhan tahu. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawat. Tuhan tahu. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa wa huwa ma'akum wa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbihum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli shay'in 'alim. Tengok. Di awal kata tahu, di belakang kata tahu. Itu maknanya. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Makna kana? Ayat lain Tuhan tafsir kata wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi. Tengok, tu kalian Nabi Ibrahim. Makna kata aku tinggal habis daripada berhala-berhala hak kau aku duk ibadat. Aku nak seru Tuhan aku nak ibadat ke Tuhan aku hal keadaan tunggal. Itu makna kata inni zahibun ila rabbi sayahdin. Dia ambil ayat tu nak putar balik supaya nak orang tu tak usah beriman dengan sifat Tuhan. Tu dia. Tu dia cara. Itu makna tu yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Kalau huraya, otak supaya bagaimana Tuhan nak turun pada langit dunia? Pas mana istiwa pula mana turun? Langit-langit ni mana tak supa cerah gelap tak sama. Negeri tu negeri ni. Yalah, yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Kalau yang kecek hak tu makhluk, tak apa. Tapi kalau kecek hak Tuhan tak boleh lagu tu. Kita ni duk semaya duk kecek dengan Tuhan. Tuhan dengar tak kita? Dengar. Dengar lagu mana orang semaya seluruh. Nak dengar lagu mana? Buat kiyah dengan kita boleh sungguh. Bagaimana Tuhan nak terima doa kita? Kita nak doa tengah-tengah malam. Piye mana Tuhan orang tu tak jadi sibuk ke Tuhan? Tu kau sudah. Syarah lagu tu sudah.
Supaya hak tu dengan syarah dengan kata sini sana gelap sini cerah. Negeri tu negeri ni. Supaya hak tu. Tak ada lagi kali. Nah, cuma halih baju saja. Orang tu lah. Tak nampak. Sebab tu kita kena tilik. Guna tak tu hewi tu. Nak bantu Quran, bantu sunnah tu. Tu dia. Baik. Lalu tu saya kata, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu. Dan tidak mengetahui hakikat satu benda tadi itu malaikat Allahu Jalla wa'ala. Kalau kita wakah di atas Allahu, maka ta'wilahu di sini bermakna haqiqatahu wa kaifiyatahu. Hakikat dia dan kaifiat dia. Hal ni tak tahu. Keadaan dia betul ke tak tahu tu. Tuhan ada hakikat dah. Hakikat kita tak tahu. Tu Tuhan dengar tak dengar? Pergi dengar Tuhan guna tak tahu. Tuhan menghidupkan benda mati. Dan mematikan benda hidup. Lagu mana Tuhan buat? Tu tak tahu. Tu amak. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ni tak boleh nak khabar dah. Nabi sipo siap dah. Tuhan koci siap dah. Jangan duk khabar dia. Tak padat. Kalau padat Tuhan nyata dah. Kita suruh Nabi royak dah. Tu dia. Tapi kalau kita baca gini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Kita pergi wakah di ilm. Maka ta'wilahu di situ bermakna tafsirahu. Ni maknanya tafsirahu. Makna Allah Taala pun tahu tafsir, ulama pun tahu tafsir. Tapi Tuhan tahu dengan cara mutlak, ulama tahu dengan cara muqayyad. Lagu mana? Kalau Tuhan hendak nak dia tahu, ya tahu. Kalau Tuhan tak hendak tak tahu gak. Tu dia. Faham tu dah? Tu dia. Tapi kalau baca tu boleh pakai dua-dua. Kalau pakai waw di sini waw isti'naf, maka ta'wilahu bermakna haqiqatahu wa kaifiyatahu. Kalau pakai waw di sini waw ataf, makna ta'wilahu bermakna tafsirahu. Tu idah, menyatakan, mentafsirkan, mencerahkan. Tak apa tu. Mereka itu rasikhun. Rasikhun ni ulama-ulama yang alim bijak pandai dalam masalah ilmu. Yaquluna amanna bih. Mereka itu pakat sebulat suara kata kami ni beriman dengannya. Beriman dengan ayat Quran wahyu waktu orang tu. Dengannya iaitu dengan perkara yang Allah SWT waktu itu Alkitab tu lah. Huwallazi anzala alaikal kitab tu. Kitab tu. Kullun min indi rabbina. Semua itu kitab tu waktu turun. Dalam tu ada muhkamat, ada mutasyabihat. Kullun min indi rabbina. Beriman semua. Ambil belaka. Ambil lagu mana? Beriman dengan lafaz, beriman dengan makna, beriman dengan hakikat benda. Beriman habis. Tapi beriman hak ning Tuhan berhenti sekadar ning. Hak ni Tuhan tutup. Ada. Tapi hak tu kita tak boleh nak ambil tahu. Beriman habis. Tak ada buat beza kali. Mutasyabih pun ambil. Muhkamat pun ambil belaka. Bukan makna melepa ayat tu, tak say ayat ni. Tak menjadikan alladzina ja'alul Qur'ana 'idin. Mana 'idin? Mana nak ambil setengah, sini tak say. Sini nak, sini tak say. Boleh buat lagu tu. Supa masalah kita beriman dengan Rasul tu. La nufarriqu baina ahadin minhum. Tak boleh nak buat beza. Aku nak Nabi Muhammad, Nabi Musa kita tak say. Tak boleh. Tu dia. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tak boleh mengambil pengertian aku royak ni Tuhan royak. Malaikat orang yang mempunyai mata hati sahaja. Orang ada punya mata hati yang cermelang, cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, ia boleh terima apa yang Allah Subhanahu wa taala royak di dalam Al-Quran ini. Itulah pada hari ini insya-Allah kita mari tengok perkataan ulama kita selepas daripada Imam Sabuni ini mendatangkan Al-Quranul Karim dan dia nak wari pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mai nak syarah lagi. Nak syarah lagi tentang ayat Quran tu. Tu Imam Sabuni ni keistimewaan dia wari orang kata khulasah dulu. Khulasah ni makna kata kesimpulan. Khasaru. Beriman lagu ni dah. Dia ayat 1, 2, 3. Kamar dia wari ayat Quran. Kamar dia wari hadis.
dalam ia dok royak ayat Quran, dalam ia dok royak hadis, ya syarah gi belah-belah. Tengok. Ni kita ahli sunnati wal jamaah, ahli hadis, ashabus sunnah, gini cara jalannya dia. Bukan makna kata dok royak gitu, royak gini, yang sunyi dan telanjir daripada Alkitab was sunnah, yang ada dia dalam itu, ada. Sebab keistimewaan kita sebagai hak akhir, Kitab sunnah menjadikan Quran dan hadis itu sebagai hulu. Dan menjadikan akal itu sebagai baji. Beza ni, sebagai baji. Baji ni perhera tepat nak buat ngejak je. Tetapi asah tadi tu Alkitab was sunnah. Ada pun lain daripada ashabil hadis dan ashabil sunnah, menjadikan akal itu sebagai asas, sebagai tapak, hak lain itu sebagai rating. Quran hadis sebagai rating saja. Nak sempurna, tak ada pun tak apa. Itu bukan cara hak ashabis sunnah dan ashabil hadis. Pada hari ini, sekadar inilah dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من المخلصين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.